Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, apakah anda pernah mendengar tentang media sosial? Di sini saya akan memberitahu tentang definisi media sosial. Media sosial boleh didefinisikan sebagai suatu platform untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna lain serta menyampaikan maklumat tanpa batasan. Media sosial juga merupakan medium di atas talian. Media sosial memudahkan masyarakat untuk mendapatkan perkembangan isu semasa dalam masa yang singkat dan pantas. Walau bagaimanapun, pengguna sering mengklasifikasikan penggunaan media sosial tanpa kawalan memberikan pengaruh negatif terhadap keruntuhan akhlak remaja. Sebaliknya, pengguna akan memperoleh lebih banyak pengaruh positif jika pengguna memanfaatkan media sosial dengan betul dalam kehidupan seharian mereka. Terdapat beberapa kepentingan media sosial ini, antaranya adalah sebagai medium komunikasi, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, medium periklanan produk, sentiasa peka dengan isu semasa. Yang pertama ialah media sosial adalah sebagai medium komunikasi antara satu sama lain. Manfaat ini bukan sahaja tertakluk kepada generasi muda tetapi pada semua individu. Manusia mampu berkomunikasi secara meluas tidak kira di dalam atau luar negara kerana ia merupakan satu alat komunikasi yang interaktif dengan gabungan teknologi yang canggih. Ia mampu memudahkan jaringan komunikasi antara manusia. Contohnya, individu boleh berinteraksi bersama keluarga, kenalan rapat dan sebagainya dengan lebih pantas. Malah, kehadiran media sosial ini mampu memberikan output dan input dalam komunikasi dengan kualiti yang sama, tidak kira keberadaan seseorang itu di mana. Selain itu, media sosial juga penting bagi pelaksanaan mood pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh telah dilaksanakan secara meluas semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Sepanjang tempoh tersebut, semua peringkat dari peringkat sekolah hingga ke peringkat universiti melaksanakan mod pembelajaran ini secara atas talian di tempat tinggal masing-masing. Hal ini telah menjadikan media sosial sebagai platform penting bagi para guru dan pensyarah untuk berkomunikasi dan melaksanakan aktiviti pelajaran bersama dengan para pelajar mereka. Antara platform media sosial yang biasanya digunakan untuk aktiviti pembelajaran ialah Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams dan Zoom. Saya menyambung isi daripada Aziza di mana media sosial juga memainkan peranan sebagai tempat mencari sumber pendapatan iaitu dengan mengiklankan produk. Kita dapat memerhatikan bahawa ramai generasi muda kini tertarik untuk berada di dalam industri perniagaan. Ini kerana cara mengiklankan produk pada masa kini semakin canggih berbanding zaman dahulu yang menggunakan radio, pemasaran mulut ke mulut dan lain-lain lagi. Tambahan pula, dengan kehadiran media sosial ini memudahkan para peniaga untuk berniaga secara meluas kerana media sosial ini mempunyai kuasa penyebaran maklumat sangat pantas. Cara periklanan terkini melalui media sosial memperolehi banyak hasil seperti dapat pelanggan yang ramai walaupun tidak berada di premis serta dapat mengurangkan kos perbelanjaan. Seterusnya, media sosial juga penting bagi melahirkan individu yang sentiasa peka dengan isu semasa. Isu semasa kini boleh diketahui secara atas talian kerana saluran televisyen dan akhbar harian juga telah mempunyai akaun media sosial. Akaun-akaun tersebut adalah bertujuan untuk mengemaskini dan memaknai isu semasa setiap hari. Isu semasa yang dikongsi merangkumi semua aspek seperti politik, pendidikan, hiburan, bencana alam dan sebagainya. Tidak mengira isu itu di dalam ataupun di luar negara. Dengan adanya akaun-akaun ini, isu semasa akan lebih mudah diakses serta boleh dibaca dan ditonton secara berulang kali di mana sahaja. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan positif penggunaan media sosial iaitu dapat menjana pendapatan, menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan kemahiran ICT dan terakhir sekali, kesihatan mental dan fizikal terjaga. Kehidupan normal baharu, situasi sosial
dan ekonomi global yang tidak menentu menyaksikan manusia menjadi semakin kreatif dalam menggunakan media sosial. Ia kini digunakan sebagai satu medium untuk menjana pendapatan melalui pelbagai aplikasi seperti TikTok, Instagram dan YouTube, terutamanya bagi generasi muda yang ingin mencari duit poket dan mengembangkan kreativiti diri. Pertama sekali, individu boleh memulai video perkara yang sedang menjadi trend atau yang sedang hangat diperkatakan pada masa kini untuk menarik minat dan meningkatkan engagement. Bukan itu sahaja, individu juga boleh memaknai video berunsur ilmiah. Sebagai contoh, video berkaitan dengan keburukan merokok dan vaping. Golongan ini yang diberi gelaran content creator akan mendapat jumlah bayaran berdasarkan statistik tontonan video yang dimuatnai di platform media sosial. Dalam konteks ini, hanya dengan cara menzahirkan bakat dan menampilkan kreativiti dalam media sosial, kita mampu menjana dan memperoleh wang ringgit. Selain daripada itu, generasi muda juga boleh menjana pendapatan dengan melakukan perniagaan secara atas talian. Ini sangat mudah dan menjimatkan masa. Lebih-lebih lagi untuk individu yang baru hendak bermula dan berjinak-jinak dalam bidang perniagaan, sudah tentu tidak mempunyai banyak pengalaman dalam selok-belok perniagaan dan kekurangan modal. Dalam hal ini, perniagaan secara atas talian adalah cara yang selamat dan mengurangkan risiko kerugian yang banyak. Seterusnya, media sosial juga boleh digunakan sebagai satu platform untuk menambah ilmu pengetahuan. Kebanyakan generasi muda pada hari ini sangat sibuk dengan urusan hidup masing-masing. Bahkan, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk meluangkan masa bagi memperbanyakkan ilmu pengetahuan luar daripada bidang pembelajaran dan pekerjaan masing-masing. Laut ditimba tak akan kering. Begitulah perumpamaan peribahasa Melayu di mana pengajian ilmu pengetahuan itu tidak akan habis selagi hayat dikandung badan. Tamsilnya, video pembelajaran dan pengajaran. Kadang-kadang kita mungkin mengalami kesukaran untuk memahami ilmu yang diajarkan di dalam kelas. Jadi, dengan adanya aplikasi ini, terdapat banyak video yang boleh menerangkan dengan lebih mendalam dan terperinci segala perkara yang masih kurang difahami dan berlega-lega di fikiran. Dalam pada itu, terdapat juga kandungan video seperti ceramah agama yang dimuatnai di media sosial. Dalam kesibukan memenuhi tuntutan duniawi, kita masih boleh mengasah dan memantapkan lagi ilmu fiqh dan tauhid serta mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Justeru, kita dapat lihat bahawa ilmu yang dapat diperolehi adalah tanpa had dan batasan. Kesan positif media sosial dalam kalangan generasi muda yang ketiga ialah kesihatan mental dan fizikal terjaga. Kesan positif terhadap kesihatan mental dapat menanamkan rasa penerimaan kerana setiap orang mahu berasa diterima dan disayangi oleh orang di sekeliling mereka. Media sosial juga dapat menyediakan kemudahan untuk berhubung dengan orang yang mempunyai minat dan bakat yang sama. Selain itu, dapat meningkatkan ikatan persaudaraan dan mengurangkan perasaan sunyi di dalam diri. Misalnya, menurut penyelidikan mendapati bahawa hanya kerana anda like dan komen pada sesuatu gambar atau video, kebahagiaan boleh tersebar luas dan merentasi semua media sosial. Dari segi fizikal pula, media sosial boleh mempengaruhi cara orang ramai menjaga kesihatan mereka dengan membaca maklumat dan menonton video tentang senaman yang cekap di media sosial. Contohnya, aplikasi telefon pintar dapat membantu pengguna menumpukan pada senaman dan berat badan seperti Nike Run Club, FitHer dan MyFitnessPal. Kesan positif media sosial yang terakhir ialah meningkatkan kemahiran ICT. Media sosial kini lebih berminat menggunakan ICT untuk melayari internet bagi mengakses maklumat serta mempunyai laman web sendiri dengan melog masuk ke Blogspot, Facebook dan lain-lain. Sesulan pelaksanaan PKP, banyak perubahan dapat dilihat dalam piawaian baru apabila ia mula berubah seperti kuliah terpaksa dijalankan secara online iaitu secara dalam talian. Oleh itu, pelbagai platform pembelajaran dalam talian diperkenalkan. Konsep blended learning digalakkan bagi memastikan proses pembelajaran lebih interaktif. Secara tidak langsung, ia meningkatkan penguasaan dan kemahiran pelajar dan guru dalam aplikasi ICT. Media sosial ialah medium terbaik untuk membina rangkaian atau portfolio bagi pelajar, terutamanya pelajar prasiswaza yang menghasilkan sejumlah besar penerbitan artikel, draft kerja dan lain-lain. Seterusnya, saya akan membentangkan panduan penggunaan media sosial baharu. Yang pertama sekali, menghasilkan video yang mempunyai kandungan yang bermanfaat.
Kedua, penggunaan secara berhemah dengan tidak melakukan pembulian cyber. Ketiga, tidak menyebarkan maklumat palsu. Dan akhir sekali, memilih rangkaian lingkungan yang baik. Pertama sekali, tidak menjadi asing lagi bahawa media sosial sering digunakan untuk menghasilkan video yang berfaedah. Media sosial ini adalah sebagai platform bagi pengguna untuk memuat naik video yang mempunyai pelbagai fakta yang menarik. Ini selalu dapat dilihati di TikTok dan juga Instagram, di mana pengguna akan memuat naik video yang mempunyai pelbagai fakta yang menarik. Sebagai contoh, remaja kini seringkali berkongsi rekomendasi kedai makanan yang menarik dan sedap melalui video. Ianya dapat menarik minat pengguna media sosial yang lain kerana video yang menarik dan ringkas ini akan dapat menyimbatkan wang dan masa kita untuk mencuba restoran-restoran baru. Media sosial ini juga digunakan oleh para ilmiah untuk berdakwah, para peniaga untuk mempromosikan produk-produk mereka. Walaupun durasi video hanya 15 saat, namun video yang dihasilkan ini dapat menambahkan ilmu sedikit sebanyak kepada pengguna media sosial. Ini kerana TikTok dan Instagram ini mempunyai pelbagai template yang membolehkan kita untuk menghasilkan video yang kreatif. Untuk Facebook dan juga Twitter pula digunakan untuk sebagai platform untuk menyebarkan video-video. Seterusnya ialah penggunaan buli cyber di media sosial. Penggunaan media sosial secara berleluasa ini perlulah digunakan secara berhemah bagi memastikan tidak ada impak negatif seperti buli cyber. Buli cyber ini ialah satu gangguan oleh pengguna media sosial dan biasanya ia dilakukan melalui ruangan komen maupun teks. Salah satu punca yang sering terjadi buli cyber ini adalah apabila mereka tidak berpuas hati dan mempunyai hasad dengki kepada individu-individu tersebut, seperti penampilannya ataupun kemewahannya. Ini kerana buli cyber ini boleh terjadi walaupun kita tidak menyenarinya. Buli cyber yang keterlaluan ini boleh mendorong depresi kepada mangsa. Ini telah terbukti apabila terdapat beberapa kes bunuh diri terutamanya di Korea Selatan disebabkan buli cyber ini. Antara kes yang sangat kerap terjadi di media sosial ini ialah apabila sindiran kepada bentuk ataupun saiz badan. Ini akan membuatkan mangsa terasa hati lalu merendahkan diri mereka dengan mempercayai komen dari pengguna media sosial yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berfikir sebelum menunjukkan komen yang membeli, walaupun hanyalah dengan niat bergurau. Tidak menyebarkan maklumat palsu. Faedah media sosial seringkali disalahgunakan dengan penyebaran maklumat palsu. Demi mengurangkan penyebaran maklumat palsu, kita mestilah membongkarkan maklumat tersebut dengan bukti-bukti yang kukuh yang boleh didapati di laman sesawang yang sahih. Contohnya, kes COVID-19 boleh didapati di Facebook, KKM ataupun di aplikasi MySejahtera. Seterusnya, kita perlu menyokong kempen-kempen IT yang diadakan oleh kerajaan. Kerana dengan itu, generasi kita lebih culik IT dan tahu cara menggunakannya. Oleh itu, generasi tersebut tidak mudahlah tertipu dengan maklumat-maklumat palsu. Kita juga perlu memastikan maklumat yang kita kongsikan adalah pada sumber yang benar. Tapi masih lagi ramai yang mengabaikannya kerana maklumat palsu lebih menarik daripada maklumat yang benar. Memilih rangkaian lingkungan yang baik. Di media sosial seperti Facebook ataupun Instagram, kita tak lari lagi daripada berkawan dengan orang kita kenal ataupun dikenal sebagai follow. Penipuan kawan online juga semakin meningkat. Demi menjaga keselamatan kita, kita mestilah berkawan dengan orang kita kenal sahaja seperti keluarga ataupun kawan yang betul-betul rapat. Ini dapat mengelakkan kita daripada di-scam dengan orang tidak dikenali. Jika kita mahu berkawan dengan orang yang berkongsi minat sama dengan kita, kita mestilah menghadkan perbualan kita dan tidaklah memberitahu di mana kita berada, di mana kita tinggal dan apa juga pekerjaan kita. Seterusnya, kita perlu unfriend ataupun tidak berkawan dengan orang yang tidak memberi manfaat kepada kita. Contohnya yang berkongsi video ataupun gambar yang tidak bermoral, ataupun orang tersebut dengki dengan kejayaan kita dan melakukan perkara yang tidak elok seperti bomo atau sebagainya. Orang seperti ini dikenali sebagai kawan toksik. Demi menjaga keselamatan kita, kita mestilah unfollow ataupun tidak berkawan dengan orang-orang tersebut.